One, two, two. Tak tahu nak belajar kat mana? Jom ikut Mira. Seronoknya belajar di UCAM. Jom sertai Mira dan daftar secara online di www.ucam.edu.my dan follow like media rasmi kami. Begin here, achieve beyond. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words. Hi everyone, Assalamualaikum. Welcome to Pep Talk with Madam Safi. Okay. Alright, so hari ni hari Sabtu, cuaca yang baik, hari yang baik, moga yang baik-baik juga untuk kita semua hari ni. Okey, boleh dengar suara saya dengan jelas ataupun tak? Kalau boleh dengar dengan jelas, boleh komen jelas pada ruang komen. Okey, supaya kita punya kelancaran FB live hari ni berjalan dengan baik. Alright. So kalau tak jelas pun boleh komen dekat ruang komen ya. Alright, okay. So kita ada Sharliza Saidin kata jelas. Waalaikumsalam jelas. Okay, hi Madam Isyayani kata hi Madam. Hi Isyayani. Okay, kalau jelas kita boleh proceed dengan kita punya sesi perbincangan ataupun sesi borak-borak sembang-sembang dengan alumni Kolej Risda dan juga ataupun Kolej Universiti Agroscience Malaysia. Alright, katanya jelas. Okay, Kuswadi Khalid kata jelas. Okay, very good. Alright. So, minggu ni adalah minggu keempat. Okay, minggu keempat episod Pep Talk with Madam Safi. So, minggu yang kedua dan minggu yang ketiga saya digantikan dengan Madam Hawa dan juga Madam Aisyah, okey, atas faktor-faktor yang tak dapat dielakkan lah. Dan yang saya kira mereka ni tak kurang hebatnya juga mengendalikan Pep
Talk with Madam Safi dengan jayanya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Madam Hawa dan juga Madam Aisyah dan juga kru-kru belakang tabir yang menjayakan Pep Talk with Madam Safi, dan saya mendoakan agar kalian semua diberikan kebaikan dunia dan akhirat, diberikan kelancaran rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan. Okey. Jadi buat pengetahuan semua, mungkin ada antara viewer-viewer kita ni merupakan kali pertama, minggu pertama ni nak tengok Pep Talk with Madam Safi. Okey, jadi mereka yang baru saja mengikuti kita minggu pertama, okey, Pep Talk with Madam Safi ni merupakan sesi live FB di mana kita nak borak-borak, kita bawakan alumni daripada alumni College Risda ataupun alumni College Universiti Agroscience Malaysia, di mana kita nak borak-borak, kita nak korek-korek cerita, korek-korek pengalaman dan juga perjalanan hidup yang boleh memberi inspirasi kepada kita semua. Alright, jadi setiap Sabtu jam 11 pagi kita akan bawakan alumni yang mempunyai latar belakang yang berbeza, okey, untuk ceritakan atau kita nak korek-korek cerita yang berbeza yang boleh memberi inspirasi kepada kita semua. Alright. Jadi yang bersama-sama dengan kita sekarang ni boleh komen, you all daripada mana? Kalau daripada Melaka, which part of Melaka? Which part of Semenanjung Malaysia? Daripada Sabah dan Sarawak. Mungkin ada juga alumni kita daripada Thailand dan juga Brunei. Boleh komen anda daripada mana? Okey, daripada mana anda saksikan live kita pada pagi ni? Alright, so kita nak tengok siapa yang dah hadir dengan kita hari ini. Kita ada Lindsay Hotaru, hai Lin. Kita ada Muhammad Rizwan, hai Muhammad Rizwan. Hai Nur Hamdi Supardiye, selamat kembali Madam Safi. Terima kasih Cik Hamdi. Okay, kita ada Fatin Hamiza is watching. Okay, Fatin Hamiza. Okay, Kuswadi Khalid daripada Temerloh, Pahang Madam. Okay, apa khabar orang Temerloh? Sihat ya? Alright. Jadi kepada semua viewer, okay, jangan lupa stay safe, okay, jaga diri, okay, kalau tak perlu keluar rumah, tak perlu keluar, okay. Dan kita tahu sekarang ni negara kita sedang mengalami wabak pandemik yang agak kritikal juga dan menurut statistik satu daripada 33 orang ataupun satu daripada 33 rakyat Malaysia adalah mereka yang telah mendapat jangkitan dan juga pernah mendapat jangkitan COVID. Jadi semestinya ia adalah sesuatu yang sangat membimbangkanlah. Jadi jangan lupa kalau keluar, kalau ada urusan yang perlu kita keluar, jangan lupa SOP kita amalkan, pakai mask, kalau boleh double mask, sentiasa cuci tangan, sentiasa jaga kebersihan. Okey, semoga Allah lindung kita daripada wabak COVID-19 dan kita semua terpeliharalah daripada segala musibah yang boleh memberikan kesan kepada kita. Alright, so kita ada siapa? Kita ada Sharliza Saidin daripada Masjid Tanah. Hai orang Masjid Tanah, apa khabar? Okay, kita ada siapa lagi? Kita ada Lindsay Hotaro daripada Tanjung Malim tapi duduk di Melaka. Hai Lindsay Hotaro. Alright, kita ada Negeri Sembilan, Madam. Siapa tu? Nur Izzah Nadira daripada Negeri Sembilan. Okay. Kemudian kita ada siapa tu? Kita ada Lee Azari daripada Johor Bahru. Apa khabar orang Johor Bahru? Okey, kita ada Akilah Syukri dari Kedah. Apa khabar orang Kedah? Harap-harap sihat nah orang Kedah. Alright. So kita ada Nur Izzati daripada Kuala Kangsar Perak. Kuala Kangsar orang Perak. Okey, moga semuanya dilindungi, dirahmati Allah sentiasa. Alright. Okey. Minggu ni adalah minggu yang keempat Pep Talk with Madam Safi. Jadi minggu ni kita akan bawakan tajuk ujian bukan penghalang kejayaan bersama dengan alumni Diploma Pengurusan Landscape Muhammad Khairul Amin bin Muhammad Sarman. Okey, jadi yang bersama-sama dengan kita hari ni kita ada ramai yang tengah masuk ni. Kita ada Elisha Anis daripada Muar Johor. Hai Elisha. Kita ada Mutalib daripada Senawang. Okey, daripada Senawang. Kita ada Muhammad Fazli daripada Kuala Selangor. Hai orang Kuala Selangor. Kita ada Isyayani daripada KL, orang KL. Alright. Okay.
Okey, dan kepada semua yang sedang bersiaran bersama dengan kita, jangan lupa like, komen dan share agar apa yang kita nak ceritakan, apa yang kita nak borak-borakkan dengan Amin hari ini dapat dikongsi ataupun boleh memberi inspirasi kepada lebih ramai orang dekat luar sana. Okey, mungkin ada antara you all yang nak tanya ataupun nak kongsikan pendapat, mungkin ada kata-kata inspirasi yang boleh memberi manfaat kepada orang ramai, boleh komen, okey, boleh tulis dekat ruang komen, insya-Allah ada masa saya akan baca dan kongsikan bersama-sama kan. Mungkin ada antara kita ni yang ketika ni memerlukan kata-kata motivasi kan, yang sedang diuji, yang sedang menerima cabaran daripada Tuhan. Alright? Okey. Siapa lagi kita ada dekat sini? Kita ada Wan Aini Ramzan. Welcome back Madam Safi. Terima kasih Madam Wan Aini. Kemudian kabar baik sis. Li Azhari, kabar baik sis. Siti Azah Gani. Assalamualaikum Madam Safi. Waalaikumsalam. Kita ada Abdul Razak. Ni orang-orang glamour dulu otai-otai UCAM ni. Abdul Razak sedang menyaksikan kita. Alright. So tajuk yang kita nak bincangkan pada pagi ini ialah ujian bukan penghalang kejayaan. Jadi sebagai bila kita cerita pasal ujian ni, sebagai manusia yang bergelar hamba, memang kita takkan terlepaslah daripada menerima sebarang ujian. Jadi ujian ni datang kepada semua golongan. Tak kisah sama ada kecil ataupun besar, tua ataupun muda, Muslim ataupun non-Muslim, kaya ataupun miskin, pastinya semuanya pasti akan diuji. Jadi untuk kita cerita lebih mendalam lagi lah, kita bawakan alumni yang terkenal dekat UCAM, sangat aktif ni, otai UCAM orang kata. Alright, so tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Amin atau nama glamournya Amin Pablo untuk turut bersama-sama dengan kita. Dipersilakan Amin. Alright. Alright, terima kasih. Amin dah bersama-sama dengan kita. Sementara kita ada Mutalib Rauf, kita ada Sharin Naf. Alright, terima kasih Amin kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Amin, apa khabar, sihat Amin? Alhamdulillah, Madam. Alhamdulillah, saya sihat. Alhamdulillah. Khabar baik, sihat. Alhamdulillah. Khadijah macam mana, sihat? Khadijah alhamdulillah sihat. Baru bangun tidur ni. Bidadari syurga sihat ke Amin? Alhamdulillah sihat juga, Madam. Alhamdulillah. Alright. So kita nak borak panjang ni Amin. Memang lamalah kita nak borak ni. Kalau panggil Amin ni, Amin ni banyak cakap kan. Jadi sebelum kita borak panjang lagi, boleh tak Amin ceritakan latar belakang Amin? Okey, boleh Mindi. Assalamualaikum. Hai semua. Saya Muhammad Khairul Amin bin Muhammad Sarman, atau nama gelaran saya dekat kolej dulu Amin Pablo. Saya berasal dari Yongpeng, Johor. Saya merupakan anak kelima daripada 6 orang adik-beradik. And then saya ex-BTL, batch yang kelima. Madam, batch kelima. Sekarang saya berkhidmat sebagai pengurus operasi di 2 buah syarikat. Building Engineering Trade and Supply dan Material Enterprise lah. Baik. Alright. So, kita nak tahulah, boleh tak Amin ceritakan macam mana Amin memilih UCAM sebagai destinasi pengajian Amin? So, daripada mana tahu ni pasal UCAM ni? Time tu cerita dia, saya dapat tahu ni pun daripada sepupu. Sepupu ni ada makcik yang ada berada di Kolej Nisda time tu. Puan Nita Wati. Puan Nita Wati. Kalau Madam Nita, Puan Nita tengah saksikan. Hi Madam Nita. Hai Madam Nita. So daripada Puan Nita Wati itulah yang info berkaitan Kolej Nisda ni pada sepupu. Masa time tu program SKM, Konduktor Ladang. So pupu saya pun ajak sekali lah untuk join dia untuk Kolej Nisda tu. Saya pun terima lah. Waktu tu time tu saya sedang bekerja
saya sedang bekerja di sebuah company swasta. Kemudian bila diajak tu saya terus okey terimalah. And then bila saya terima, saya pergi ke Kuala Disda, and first time saya tengok Kuala Disda, pada saya sangat-sangat aman lah time tu, madam. Sangat-sangat aman dengan kawasan hijau dia yang sangat-sangat menarik time tu. Kemudian semasa SKM tu antara ujian yang saya alami bersama kawan, basically pasal keuangan lah. Pasal keuangan. Pasal keuangan ni memang kita orang agak-agak susah lah time tu kan. Macam latar belakang family saya pun agak susah. Kemudian antara peristiwa ataupun kenangan lah semasa time tu, kita orang tak cukup duit untuk survive untuk makan. Kita orang collect duit, kita orang beli Maggi, dan itulah lauk kita orang hari-hari. Selama dekat juga. Kita makan nasi putih dan Maggi saja macam tu. Itu memang kenangan yang tak boleh dilupakan ya, Amin. Itu pun tak boleh dilupakan lah. Sampai sekarang bila saya makan Maggi pun saya akan ingat diorang. Okey, baik. Alright, jadi bila kita cerita pasal ujian ni kan, sebagai manusia memang kita tak larilah daripada pelbagai bentuk ujian. Okay? Mungkin ada orang diuji dengan kesusahan hidup, kemiskinan, mungkin ada yang diuji dengan kesakitan, bisnes jatuh, bankrupt ataupun gagal exam dan sebagainya kan. Jadi berdasarkan perspektif Amin lah yang dimaksudkan dengan ujian. Apa yang dimaksudkan dengan ujian ni, Amin? Ujian pada saya ia merupakan satu proses lah. Satu proses di mana semua orang akan melaluinya. Orang akan melaluinya, di mana kita sendiri pun dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diuji. Di dunia ni medan ujian untuk kita, di mana kita untuk preparation untuk kita di akhirat sana nanti. So pada saya itu ujian ni merupakan satu proses lah. Untuk kita menuju satu kejayaan pun kita akan melalui proses ujian ni. Jadi dunia ni adalah tempat kita diuji, tempat kita bersusah-susah dahulu kan sebelum kita menutup mata. Selagi kita tak tutup mata, selagi itulah kita akan diuji oleh Allah. Alright. Betul. Okey. Kalau kita perhatikanlah, kalau kita kaji antara orang-orang yang berjaya, orang-orang hebat, hartawan dan sebagainya ni, contohnya seperti Tan Sri Syed Mota Al-Bukhari ataupun Jack Ma ataupun pengasas McDonald ni, kita tahu yang mereka ni menghadapi ujian ataupun cabaran yang maha hebat yang kita tak terfikir pun sejauh mana susahnya ujian tu kan, beratnya ujian tu. Tapi yang itulah yang menyebabkan mereka berjaya dan dan menjadikan mereka di mana mereka sekarang ni kan. Jadi apakah persepsi Amin lah terhadap segala bentuk ujian yang dikurniakan oleh Tuhan sebagai pemacu ataupun faktor yang menjadi penggerak kepada seseorang tu untuk mencapai kejayaan, Amin? Pada saya ujian ni ataupun pengalaman yang diperolehi daripada ujian yang kita lalui ni, dia memang pada saya satu platform yang baik untuk seorang untuk mengubah atau melakukan satu perubahan mungkin dalam diri dia, untuk mengelakkan daripada mengulangi kesilapan dia. Contoh macam jika seorang tu berniaga ataupun melakukan satu kesalahan, dia gagal, kemudian dia memperbaiki diri dan berusaha untuk bangkit semula, itu merupakan satu kejayaan lah. Dia proses keluar daripada zon selesa. Okey. Kita dah panggil Amin kan untuk ceritakan tentang pengalaman hidup, tentang ujian dan cabaran yang Amin lalui. Jadi kita nak tahulah masa kecil. Okey, apa antara ujian-ujian yang Amin pernah lalui masa kecil? Masa kecil saya lebih perhatikan, nak kata kita faham apa itu ujian, mungkin masa waktu kecil saya tak faham pun ujian ke susah ke, yang tahu senang minta parents dapat. Jadi daripada pemerhatian saya, orang kata ujian tu yang dilalui adalah oleh parents saya lah. Di mana ibu bapa saya bekerja, mencari rezeki untuk besarkan anak-anak. Mak saya meniaga, ayah saya cikgu. Kadang-kadang mereka pun tak cukup tidur. Hari-hari ada je benda yang diorang nak kena buat, nak kena usahakan untuk besarkan kita orang. Dan saya sempat teringat waktu saya darjah 3. Darjah 3. Saya pernah
pernah untuk cari duit sendiri sebenarnya, madam, waktu tu. Mhm. Saya cuba bekerja di sebuah nursery dekat area kampung saya. Aha. Waktu tu kerja dia isi tanah dalam polybag. Isi tanah dalam polybag. Tapi waktu tu saya tak dapat upah duit pun. Kita Oh, just tak dapat dapat upah pokok waktu tu. okey. Owner nursery tu just tawarkan, okay, you kerja ni, okay, I bagi pokok ni sekian-sekian. Waktu tu saya terima juga sebab masa minat dekat landscape dah mula timbul lah waktu tu. Okey, alright. Jadi masa kecil tu mungkin sebab masih hingusan lagi kan, tak faham lagi tentang ujian, apa hikmah dan sebagainya kan. Tapi bila dah menginjak ke alam remaja kan, dah mula faham erti kesedihan tu kan. So ada tak antara ujian, pengalaman yang mencabar yang tak boleh Amir lupakan sehingga sekarang? Kalau nak ingat waktu remaja, ada peristiwa yang bagi saya sangat sedih lah. Dan benda tu memberi kesan lah pada hidup saya dan keluarga, di mana saya kehilangan arwah ayah saya. Kehilangan ayah saya. Ketika bila umur tu? Waktu tu saya berumur 15 tahun, masa tingkatan 3. Tingkatan 3 nak exam PMR kan? Ya, betul lah. Contoh exam PMR. Tu nak dijadikan cerita, benda tu sangat mendalam pada saya disebabkan waktu tu kira saya yang hadap ayah saya saat-saat akhir tu, di mana waktu tu boleh saya cerita sikit Amelia? Boleh teruskan. Waktu tu saya dengan mak saya saja ada di rumah. Kemudian bila ayah mengadu sakit tu, kita agak panik lah time tu kan. Tiba-tiba waktu tu sebelum tu sihat, tiba-tiba alhamdulillah Allah aturkan masa tu ada cikgu saya tu nak ambil saya untuk pergi ke sekolah untuk training bola. Jadi minta tolong cikgu tu lah hantar ke klinik, and then sampai klinik bila doktor check kita tak dibenarkan masuk, jadi luar. Dalam beberapa minit atau beberapa jam tu doktor maklumkan ayah saya dah tak ada. So waktu tu memang sangat sedih, terkejut dengan peristiwa tu. Dan mak saya pun, orang kata pun macam tak boleh terima lah keadaan tu. Itu sangat yelah. Kiranya arwah ayah meninggal dalam bilik doktor tanpa ahli keluarga dekat sisi lah ketika tu Amin maksudnya betul. Amin tak pernah tak dapat ungkapkan kata-kata terakhir lah sebelum, dan juga tak pernah tak sempat untuk ucapkan ajar dia mengucap ketika tu Amin Betul. Okey, betul. Andai kata Amin diberi peluang kedua kan, sebab masa arwah pergi Amin tak sempat nak ucapkan apa-apa ataupun tak sempat nak bagi apa-apa pesanan kan. Mungkin andai katalah Amin diberi peluang yang kedua kan, apa Amin yang apa ucapan ataupun pesanan Amin kepada arwah ayah ketika tu? Kalau diberi peluang, madam, dah pasti saya akan ucapkan saya sayang ayah saya. Saya minta maaf sangat-sangat dekat dia. Saya tak sempat nak balas budi dia, balas jasa dia selama ni besarkan saya. Saya tak sempat. Saya nak minta maaf tu. Dan saya orang kata saya tu waktu pada saya masih kecil, saya pun kurang faham apa itu kehilangan. Dan waktu tu saya orang kata tak banyak momen yang boleh saya buat waktu tu dengan dia sibuk. Dan saya kalau dapat, saya nak ungkapkan saya sayang sangat ayah. Amin nak minta maaf, Amin tak sempat nak balas jasa ayah selama ni. Terima kasih sebab besarkan kami adik-beradik, jaga mama semua. Terima kasih. Dan Amin akan janji pada ayah, Amin akan jaga mama elok-elok, adik-adik lain, insya-Allah. Mama pula macam mana Amin? Kalau ikutkan mama ni adalah orang yang paling rapat dengan arwah ayah kan? Mama ni hidup dah lama dengan arwah ayah kan? Jadi bila kehilangan suami, orang yang menjadi peneman hidup dia selama ni, membesarkan anak, melalui suka duka bersama kan? Jadi bila arwah ayah dah meninggal kan, so dia kehilangan tempat bergantung, tempat
kehilangan bahu untuk bersandar Betul, kan. Jadi macam mana betul madam. Mama melalui detik-detik yang sukar tu dan macam mana dia boleh bangkit teruskan kehidupan dia ketika tu Amin? Okey, mama ni masa masa ayah ada memang tak, orang kata ke mana-mana saja bersama ayah. Ayah pun memang tak pernah izinkan mama untuk drive kereta ataupun drive motor, bawa motor, tak pernah. Jadi bila nak ke mana-mana memang mesti dengan ayah. Itu memang sebab tu bila bila kehilangan ayah ni mama rasa sangat-sangat lost lah, sangat-sangat rasa kehilangan sangat. Jadi kekuatan mama tu sebenarnya bila ayah dah tak ada ni datang daripada anak-anak lah. Anak-anak. Mhm. Anak-anak. Mhm. Apabila dia rasa sorangan mesti dia perlukan anak dia. Jadi Mhm. kami adik-beradik memang ambil tanggungjawab tu untuk support dia, untuk teman dia. Jadi waktu tu memang sangat sukarlah pada kami sekeluarga apabila kehilangan ayah tu, tempat kami bergantung harap, bergantung segala-galanya. Mhm. Makan masa juga untuk mama untuk stable, untuk dapatkan apa orang kata sesuaikan diri dengan keadaan tu. Sangat struggle lah mama waktu tu. Mama Mhm. sangat kuat lah, alhamdulillah. Mhm. So kita ada komen daripada viewer kita semoga tabah Amin kau kuat. Okey, kita ada Naim Zahid dekat sini. Ya Allah, benda apa? Naim Zahid kata moga kuat dan terus kuat. Okey, Ernie Sharliza kata semoga Allah ditempatkan di kalangan para solihin. Amin. Dan Terima kasih. Abdul Samad kata insya-Allah Amin, boleh di sana Amin, insya-Allah. InsyaAllah segalanya yang terjadi semua kehendaknya kehendaknya yang paling terbaik untuk kita semua hamba-hambanya, kekal kuat dan tabah Amin. Okey, so Terima ramai yang kasih. mendoakan Amin, ramai mendoakan kekuatan Amin sekeluarga. Okey, jadi Amin ni melalui ataupun menghadapi peperiksaan besar seperti PMR dan juga SPM tanpa orang yang paling penting dalam keluarga, tanpa tunggak keluarga kan Amin kan. Jadi semestinya Betul. memang pengalaman tu adalah sangat-sangat memeritkan. Okey, tapi alhamdulillah Amin kuat. Okey, dan ia terbuktilah sekarang ni siapa dia Amin sekarang ni. Alright, lepas SPM, lepas SPM, ke mana hala tuju Amin masa tu? So, bekerja ataupun sambung belajar ke macam mana? Dan apa antara cabaran-cabaran yang Amin hadapi ketika tu? Kalau buat waktu ni memang kata cabaran atau ujian ni memang banyak. Mhm. Sepanjang Mhm. tempoh tu memang terlalu banyak madam. Mhm. Lepas saya SPM saya bekerja. Saya bekerja seperti saya maklum tadi, saya bekerja di sebuah company kaca dan aluminium. Mhm. So beberapa kejadian juga lah, aksiden tangan saya cedera bila buat kerja tu. Itu cabaran bekerja. Dan di mana waktu tu baru saya sedar betapa susahnya orang tua kita, parent kita ni cari rezeki untuk besarkan anak-anak. Time tu saya baru rasa, ya Allah, oh macam ni dulu saya just minta dengan parent dapat. Tapi bila once kita dah kerja, kita melalui keadaan tu, baru kita sedar dan faham lah. Kemudian bila saya dapat rezeki untuk sambung belajar di Kuala Selatan tu, yang di mana seperti saya ajak tu. Kemudian saya melanjutkan pengajaran di SKM selama 2 semester, setahun. So dalam tempoh tu antara ujian dia tu lah masalah kewangan yang saya maklum tadi. Bila ada masalah kewangan tu, kita tak boleh nak orang kata dah tak bergantung pada siapa. Nak tak nak kita cuba usaha jugalah. Antaranya saya pernah juga buat bisnes printing baju, buat bisnes bundle. So antara itulah perkara-perkara yang inisiatif lah yang saya ambil untuk saya survive waktu tu. Kemudian lepas saya habis daripada SKM tu, saya keluar, saya sambung belajar di Akademi Binaan Malaysia, CIDB Johor Bahru. Dekat mana tu? Johor Bahru. Johor Bahru Okey. untuk sijil koordinator landscape tahap 1, tahap 2. So banyaklah perkara yang saya belajar time tu. Start saya belajar landscape daripada situlah. Banyak yang saya Kenapa landscape Amin? Kenapa landscape? Minat tu sebenarnya memang dah ada dalam diri saya. Landscape ni memang dah ada. Daripada kecil saya cakap saya kerja dekat nursery tu pun asal dasar minat lah. Saya tak ambil upah dan saya ambil pokok bunga ros, saya bawa balik, saya bagi mak saya, dan mak saya pun minat dengan pokok-pokok bunga. Jadi dekat situ lagi orang kata mendorong saya lah.
Mak saya antara pendorong saya untuk menceburi bidang landscape ni lah. Mama Aha. saya tu. Kemudian Okey. bila dah habis DM, saya keluar bekerja di sebuah company peladangan dalam tempoh setengah tahun juga. Waktu itulah detik saya menyambung semula pengajian di UCAM atau di Kuala Lumpur Medical Center, di mana Okey. Angah atau Encik Fazli itu antara orang pencetus saya untuk sambung belajar sana lah. Dia call waktu itu, dia call tanya saya nak join tim bola tak. Sebab masa SPM dulu saya memang dah bermain bola. Jadi Aha. bila tu dia ajak bermain bola, saya pun willing je sebab memang minat kita main bola, medium saya apply cuti selama 2 minggu dengan bos, then saya pergi ke Melaka, latihan pusat dan games di college. Dalam tempoh tu saya lihat kawan-kawan lain keluar pergi kelas, balik kelas, and then pergi program, cerita pasal program, cerita pasal kelas. Jadi dari situ datang minatnya saya untuk sambung belajar. Kalau ni pun saya pun tak fikir dah nak sambung belajar sebenarnya. Tapi daripada detik tu lah saya minat untuk sambung belajar. Dan saya terus cakap dengan Angah, saya nak sambung belajar. Dan Okey. lelang macam tu. Okey, kiranya Amir menyambung jodoh daripada SKM, lepas tu berhenti lepas tu habis, lepas tu sambung balik diploma. Ya, Alhamdulillah. betul. Alright, teruskan Alhamdulillah. Amir. So waktu diploma, kalau nak kata ujian dia tu memang adalah ujian dia. Nak kata segi kewangan tu memang itu pasti. Dan waktu diploma tu juga saya teruskan menjalankan perniagaan, printing baju, jual bundles, pernah juga jual sausage untuk tampung perbelanjaan lah seharian. And then Okey. antara ujian-ujian yang agak perit pada saya, waktu tu saya semester 3. Ingat saya semester 3 lah. Ada konflik persahabatan antara rakan dalam kelas. Oh Kalau ya. kawan-kawan saya ada dalam kelas yang tengok, mungkin dia ingat lah. Waktu tu saya seolah-olah dipulaukan. Jadi waktu tu saya rasa agak macam kecilan jugalah. Saya masuk perkara tu, saya nampak waktu tu semua berlaku dalam kelas lah. Macam mana Amin boleh kata ataupun Amin boleh rasa yang Amin dipulaukan ketika tu? Antaranya okey, untuk semasa SEM 1, SEM 2 saya memang sebagai kelas rep. Memang daripada SEM 1 dan semester 2. Pensyarah pun dah ramai tahu saya jadi kelas rep kan. So masuk SEM 3 tu, pada awal kelas tu, kelas pertama bila pensyarah tanya kelas rep siapa, nama saya tak disebut lagi time tu. Nama saya tak disebut. Dan kelas kedua, ketiga dan seterusnya pun sama juga. So jadi dekat situ saya pun dah nampak macam ada something wrong, dan saya pergaulan atau komunikasi antara kawan-kawan saya pun agak orang kata dingin waktu tu. So saya fikir mungkin waktu ni memang waktu saya diuji ataupun dalam keadaan kata lain saya mungkin di bawah time tu. So saya terima, saya cuba adapt situasi tu supaya saya dapat untuk fokus lah waktu belajar tu kan. Jadi saya ignore je lah. Saya terus macam kehidupan seharian saya macam biasa. Tapi dalam masa yang sama benda tu agak terkesan lah dalam diri saya. Okey. Kemudian dalam ramai-ramai kawan tu ni dia, saya bersyukur lah. Ada beberapa orang yang masih bersama saya. Grouping sama-sama, alhamdulillah. Adalah beberapa orang tu. Yang memberi semangat kepada Amin masa tu Ya, betul. Adalah beberapa orang lah. Kalau boleh saya nak sebut nama diorang lah, Medium. Siapa tu? Ikin, Zila, Jiha, Umi Nurwada, itu antara orang yang bersama saya lah waktu tu. Mungkin yang dia orang sokongan pada saya, dorongan. Okey, mungkin dia orang tengah saksikan live kita pagi ni, Amin kan? Mudah-mudahan dia orang tengok lah. Terima kasih korang. Alright. So, Okey, teruskan. After that, banyak lagi ujian-ujian yang saya rasa orang kata terkesan lah dalam diri saya. Antara yang paling orang kata detik hitam lah pada saya, detik hitam dalam diri saya, dalam kehidupan saya apabila
saya bermain bola, saya bermain untuk kulit. Dan nak dijadikan cerita, ada satu peristiwa ni saya injury lutut ataupun ACL. Dia bagi saya Oh. koyak atau putus waktu tu. So waktu tu Oh. saya dah tak boleh nak bersukan ataupun tak boleh aktif lah dalam sukan lasak. So waktu tu saya ada masalah kewangan, saya tak dapat nak buat operation. Bila doktor sahkan ACL, dia minta kita buat operation tapi saya tak mampu masa tu. Jadi saya pun buat rawatan sendiri, rawatan tradisional apa semua. Dan tempoh yang agak lama jugalah saya nak orang kata nak survive waktu tu. Tu antara detik hitam lah pada saya. Kecederaan ligamen tu dia menghalang Amin ke untuk aktif dalam bola sepak ketika tu, Amin? Betul. Bila ACL ni certain orang bila dia buat operation, dia dalam beberapa tempoh tu dia boleh bermain balik. Tapi waktu tu saya tak buat operation. Jadi saya memang total stop everything lah. Games ke aktiviti lasak saya memang dah tak buat dah. Tapi benda tu pada saya halangan, itu bukan halangan lah. Bila saya tak dapat bersama-sama kawan-kawan lain untuk berjuang dalam padang, saya nampak hikmah yang lain. Saya cuba ambil inisiatif untuk bersama-sama diorang, berjuang bersama diorang dengan menubuhkan sebuah kelab penyokong lah, JIP. So antara faktor kenapa saya buat menubuhkan kelab tu lah. Jadi secara tak langsung saya rasa saya dapat berjuang bersama mereka dengan memberi sokongan. Dengan cara itu saya bersama-sama mereka lah macam tu. Jadi semestinya ujian yang Amin lalui yang agak berat juga tu yang terpaksa menguburkan minat dan juga cita-cita Amin dalam sukan bola sepak ni bukan menjadi penghalang lah untuk Amin stop. Jadi sebenarnya Amin mengambil ujian dan cabaran yang Allah bagi ni sebagai peluang untuk jadi ataupun buat satu yang lebih baik lagi, Amin. Alright, kita dah dengar tentang pengalaman Amin, ujian yang Amin lalui kan. Tadi kita dah tahu pengalaman Amin masa Amin kecil, masa Amin remaja, masa zaman belajar kan. Jadi lepas belajar pula ada tak antara cabaran-cabaran yang Amin lalui yang Amin tak boleh lupakan, Amin? Lepas belajar. Lepas belajar, alhamdulillah Allah setelah apa ujian yang saya lalui sepanjang tempoh saya belajar diploma tu, Allah bagi rezeki pada saya pada convocation tahun 2014 apabila saya menerima anugerah menteri waktu tu. Okey, tahniah Amin. Alhamdulillah, terima kasih. So waktu tu pada saya itu antara momen yang paling indah lah. Dan orang kata kejayaan tu saya dedikasikan sepenuhnya buat mama saya lah. Di mana saya sentiasa ingat kata-kata dia, mama tak nak duit awak Min, mama nak tengok awak berjaya. Dan Zack, saya dah cuba buktikan dia atas kejayaan saya tu, dan saya dedikasi kepada dia lah. Dan rakan-rakan dan yang banyak mereka yang bantu saya selama ni. Kemudian lepas Kongo, Allah aturkan rezeki saya juga sebaik-baiknya apabila kolej terus menerima saya untuk bekerja di kolej. Alhamdulillah. Rezeki Amin. Ya betul. Memang alhamdulillah saya pun sempat berehat selama dalam 5 hari kat kampung, kemudian saya terus masuk kerja sebagai eksekutif pentadbiran fakulti time tu. Okey. So waktu tu juga bermulalah cabaran saya bekerja. Bila dah orang kata dah tempoh 4 tahun tu belajar. Bila masuk alam pekerjaan semula, saya dapat rasakan cabaran yang baru. Di mana waktu tu saya bekerja bersama dekan Fakulti Geoscience time tu. Siapa tu? Siapa dekan ketika tu? Itu semua orang kenal dia. Itu Cik Musyid. Cik Musyid. So orang kenal dia. So waktu tu saya banyak belajar, dia banyak guide saya untuk menjadi seorang pekerja yang baik lah, yang bagus. Sebab dia merupakan seorang yang workaholic. Pada saya dia workaholic, memang konsisten kerja. And then dia yang memberi kesan, salah satu perkara yang memberi kesan pada saya sehingga sekarang, dia ingatkan saya supaya berfikiran kritikal ataupun critical thinking. Itu yang word yang paling saya ingat lah. Bila untuk buat satu keputusan dalam situasi, buat keputusan untuk dapat result yang baik, dia memberikan kata-kata itulah. So benda tu
memberi kesan lah pada saya. Alhamdulillah sampai Mhm. sekarang macam tu. Kemudian madam, saya di kolej pun tak lama. Mungkin dalam 4 tahun kalau tak silap saya, dalam 4 tahun. Oh. Dalam 4 tahun je saya bekerja di Fakulti Geosains. Mhm. Kemudian saya pulang ke kampung waktu tu. Ah. Atas faktor family lah. Waktu tu wife saya dah pregnant masuk, jadi saya balik kampung. Dan waktu tu jugalah saya buat satu keputusan yang agak besar dalam hidup saya. Mhm. Saya berfikir rezeki tu Allah yang tentukan, rezeki tu ada di mana-mana. Allah akan berikan rezeki yang terbaik untuk saya. Alhamdulillah, saya peroleh rezeki bila dah balik kampung. Saya bersama wife apa semua. Dalam tempoh tu juga kita melalui pelbagai fasa ujian, cabaran, Mhm. dengan pelbagai lah. Apabila kita orang juga pernah buat satu perniagaan, madam. Nah, Waktu perniagaan tu apa tu? kita orang buka warung meniaga mi Bandung. Orang Johor kan? Orang Johor. Alhamdulillah lah. Mm-mm. Alhamdulillah lah, kedai tu waktu tu dengan ialah sekarang ni dengan kuasa viral kan, alhamdulillah kedai tu naik dengan cepat lah. Tapi itulah, bila orang kata naik terlalu cepat dan mungkin jatuh pun terlalu cepat. Jadi saya telah melalui lah proses tu, di mana yang seperti saya cakap tadi, proses jatuh dan kita bangkit semula, lebih kurang macam itulah. So sehinggalah sampai sekarang, alhamdulillah Allah aturkan juga rezeki saya, di mana pelbagai ujian cabaran yang saya lalui tu, saya yakin ada hikmahnya yang Allah nak aturkan yang sebaik-baik hikmah untuk saya dan keluarga. Dan saya pun sekarang dah terima bekerja di company yang saya sebut tadi. Alhamdulillah keadaan sekarang semakin okey. Dengan keadaan pandemik sekarang pun yang agak, kalau kita fikirkan balik, kalau saya dulu berniaga dalam keadaan pandemik sekarang ni, mungkin agak mengganggu lah ekonomi keluarga saya. Tapi Allah tu maha mengetahui lah segala-galanya. Ya betul, kita merancang, Allah juga merancang, tapi sebaik-baik perancangan adalah perancangan daripada Allah kan. Jadi setiap yang jadi semua adalah atas izin Allah juga kan, sama ada kita jatuh ataupun kita berjaya, semuanya dengan izin Allah. Alright. Betul. Setiap kalilah kita dengar Amin ni dah melalui pelbagai ujian. Jadi setiap kali ujian tu datang kan, macam mana Amin lalui dan atasi masalah ni daripada terus membuatkan Amin rasa down ataupun putus asa. So ada ke sesiapa yang bagi semangat ketika tu? Sekarang kalau saya menghadapi masalah apa semua, yang memberi kekuatan dah tentulah mak saya dan wife saya lah. Itu orang penting lah tulang belakang saya. Jadi diorang lah yang akan support saya, akan memberi saya, orang kata, solusi untuk menyelesaikan segala masalah. Dan sebaik-baiknya bila berlaku ujian ni, memang kita orang kata tikar sejadah tu lah yang kita kena cari lah. Kita kena sujud lah padanya, minta yang sebaik-baiknya lah macam tu. Okey, baik. Jadi Amin, saya rasakan ramailah antara rakan-rakan dan juga pensyarah-syarah juga, dan juga mungkin ramai juga staff yang di UKM ni tahu yang Amin ni sangat rapat dengan mama kan. Sangat rapat dengan mama. Dan saya dapat info ni Amin ni setiap pagi sebelum subuh, without fail, Amin akan call mama. Jadi siapa mama di mata Amin dulu, kini dan selamanya, Amin? Oh, macam mana boleh tahu madam? Tu ada paparazzi dekat UKM yang sampaikan, tapi identitinya dirahsiakan. Okey, benda tu memang saya dah praktikan daripada masa zaman belajar dulu. Sebelum saya pergi ke kelas, biasanya, tapi waktu belajar ni saya memang ada masa saya terlupa call. Masa waktu tu kita banyak main apa semua kan. And then bila waktu dah bekerja di UKM masuk, di Kolej Rizal, memang setiap pagi saya daripada rumah pergi kerja jalan kaki, nak sehingga ke bangunan Chancellor tu, saya akan call mak saya lah. Call mama saya tu, saya akan tanya khabar, akan tanya, kadang-kadang hari-hari benda yang sama je. Hari-hari. Tapi apa yang paling penting tu sebenarnya bila saya dapat dengar suara mama saya. Itu memberikan ketenangan pada saya. Kemudian saya perlukan doa dia. Setiap pagi saya perlukan doa dia untuk kesejahteraan saya sepanjang hari itulah, insya-Allah. Dan perkara ni pun saya lakukan sehingga saya sekarang ni lah, madam.
Waktu saya dah sampai waktu tempat kerja Alhamdulillah. pun saya call dia lagi lah. Alhamdulillah. Jadi semestinya berkat ibu setiap hari, berkat doa mama kan yang menjadikan Betul. Amin seorang yang kuat, seorang yang tabah dan yang membentuk diri Amin sekarang ni kan. Alhamdulillah. Alright, selain daripada mama, ada tak individu ataupun tokoh-tokoh yang Amin jadikan inspirasi dalam hidup Amin untuk berjaya ni Amin? Okey, kalau individu yang saya inspirasikan lah, dia, lebih banyak waktu tu dekat college ataupun di UCAM, ada 2 orang lah medium yang saya boleh katakan, Angah ataupun Cik Fazli sendiri Aha, dan Cik Mursyid lah. Itu antara orang aha. yang saya banyak belajar daripada mereka, banyak perkara yang saya dapat daripada mereka lah. Macam tu. Okey, kalau Cik Mursyid dekan kita okey tak terlambat untuk kita ucapkan tahniah kepada Cik Mursyid kerana di atas kelahiran baby yang pertama, baby boy. Yeay, Tahniah. Oh happy parenting tahniah. Cik Mursyid dan juga Madam Bell, Miss Madam Bell. Bell. Alright, Ya. dan seorang lagi Angah ataupun Cik Fazli. Okey, buat pengetahuan semua Cik Fazli ataupun Angah yang saya yakin sangat disayangi oleh semua staff UCAM, especially student-student sangat yang dekat dengan Cik Fazli ni agar dapat mendoakan kesihatan dan juga kesembuhan isteri yang tercinta Cik Fazli yang sedang yang sedang dijangkiti wabak COVID-19 yang sedang bertaruh nyawa seketika ini, yang sudah ditidurkan stage 4, dan kita mohon agar satu Malaysia semua yang menyaksikan live kita pagi ini dapat mendoakan agar Allah beri keajaiban ataupun kesembuhan kepada isteri Encik Fazli dan dia agar wife ni boleh dapat sihat dan kembali pulang ke pangkuan Encik Fazli di Alur Gajah. Okey, jadi kita hadiahkan Al-Fatihah agar doa ataupun keberkatan Al-Fatihah ni dapat memberi kesembuhanlah kepada isteri Angah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Encik Fazli dan juga keluarga sentiasa kuat dan untuk menyokong ataupun memberi semangat sentiasa mendoakan agar isteri Angah kembali sihat sepenuhnya. Okey. Alright, jadi kita dah dengar pengalaman Amin dari kecil tentang ujian dan cabaran kan yang berbeza-beza yang Amin dah lalui ni. Jadi macam mana Amin melihat setiap cabaran, setiap ujian yang Amin lalui ni membentuk siapa diri Amin sekarang? Alhamdulillah, saya bersyukur atas segala ujian atau cabaran yang pernah saya lalui ini mengajar saya banyak perkara. Dia lebih menjadikan saya lebih matang dan lebih yakin untuk membuat satu keputusan dalam hidup. Lebih lagi kita dalam keadaan sekarang ni kita dah menjadi ketua keluarga, kita mempunyai anak dan pelbagai keputusan ataupun perkara yang kita perlu lakukan untuk keluarga. Jadi saya lebih yakin dan saya rasa lebih bersedia lah untuk sebarang keadaan, insyaAllah. Okey. Amin, saya nak tanyalah ada segelintir orang lah yang melihat orang yang melalui pelbagai ujian, pelbagai cabaran ataupun pelbagai dugaan yang Allah turunkan ni sebagai orang yang gagal, orang yang tak mendapat redha Allah. Contohnya macam dalam perniagaan lah contohnya mungkin ada seseorang tu bila diuji perniagaan terpaksa ditutup ataupun mendapat kerugian dan sebagainya, mereka dilihat sebagai orang yang tidak berjaya atau lemah berbanding dengan mereka yang perjalanannya smooth, tak ada ujian. Jadi macam mana, apa pendapat Amin tentang isu ni? Pada saya, once kalau seseorang itu gagal atau dalam perniagaan dia mungkin gagal, dia pada saya dia melalui satu proses dan proses itu sebenarnya sangat menguntungkan pada dia. Pengalaman yang paling bahagia tu tak dapat dibeli di mana-mana. Kita kena laluinya, iaitu melalui satu proses itulah. Bila contoh kalau kita gagal dalam satu perniagaan, kita gagal, kemudian kita muhasabah diri, kita lihat cermin, kita lihat diri kita, apa yang kurang, apa yang mungkin kita kurang dekat diri dengan Allah, apa kita kena perlu perbetulkan segala-galanya. Apa aspek-aspek yang berkaitan kita kena lihat dan perbaiki. Di mana bila kita perbaiki, kita bangkit semula dan melakukan perkara itu untuk kedua kalinya, pada saya
itu orang yang berjaya. Sebagai Mhm. contoh, kalau perniagaan bermula dengan perniagaan A, gagal dan dia muhasabah diri, dia bangkit dan melakukan perniagaan B, dan pada saya itu dah cukup berjaya dah. Dia Mhm. berusaha, atas usaha dia tu pun dah cukup berjaya dah. Apatah lagi Mhm. kalau dia terus berjaya dengan kembangkan perniagaan dia. Dan pada Mhm. yang mereka yang terus berjaya, yang tak melalui fasa ataupun proses tu, pada saya alhamdulillah itu merupakan rezeki buat dia. Rezeki. Mhm. Tapi apa yang ruginya, dia tak melalui proses tu dan mungkin tak dapat pengalaman tu. Itu yang Mhm. membezakan antara dua tu lah. Jadi semestinya kegagalan, ujian ni semua adalah guru yang terbaik lah kan, yang Betul? yang Betul? yang memberi menjadi batu loncatan kepada mereka yang gagal je tahu macam mana, betapa sedihnya, betapa sesaranya ketika dia, sebenarnya dia menjadi pendorong lah kepada mereka untuk terus Betul, betul, berjaya berbanding dengan mereka yang betul. tak melalui ujian. Alright. Ya, betul, betul. Kita dah penat Zat bercakap ni kan. Okey, kita berehat sekejap lah Amin. Kita Okey, rehat boleh. sekejap. Okey, jadi penonton jangan ke mana-mana. Okey, kita nak rehat sekejap dan jom sama-sama saksikan video klip ni. Alright, itu dia tadi kita dah saksikan video daripada Kelab Sorak UCamp Voice It Proud ataupun VIP, dan tadi Amin ada nyatakanlah tentang penubuhan VIP Voice It Proud, okey. Dan kita tahu yang ketika tu Amin menubuhkan VIP disebabkan oleh masalah kecederaan ligamen yang menyebabkan Amin tak boleh bergerak aktif. Jadi tapi kita nak tahulah kenapa pilih untuk tubuhkan kumpulan sorak, bukan kumpulan kompang ke kumpulan nasyid ke, dan kenapa VIP? Okey, VIP saya tubuhkannya atas faktor waktu tu memang saya dah injury. Mhm. Saya waktu tu waktu saya bermain bola, saya merupakan kapten
Jadi saya yang membawa misi setiap tim untuk berlawan apa semua. Jadi semangat juang tu yang saya rasa saya dah tak boleh bersama-sama rakan seperjuangan untuk berjuang di dalam padang. Jadi saya ambil inisiatif untuk berjuang juga bersama mereka dengan menubuhkan kelab penyokong ni lah. Jadi saya poin saya supaya saya boleh follow diorang ke mana-mana. Dengan membawa kelab penyokong ni secara tak langsung dapat bersama mereka lah berjuang. Itu antara poin paling besar lah kenapa saya tubuhkan. Kemudian bila kenapa bukan Kasida dan kumpulan kompang sebagainya tu, waktu tu memang kesesuaian dia adalah kelab penyokong lah, kelab penyokong. Di mana waktu tu pun zaman tengah naik kelab-kelab atras daripada negeri-negeri seperti contoh Johor ada Boss of State dia, Pahang ada Elephant Army. So saya ambil pendekatan dekat situ lah. Atas dasar minat juga ke atas atras ni, saya bawa konsep tu dalam kelab sorak ni lah. Jadi kat situ lah dia punya detik permulaan. Pelbagai cabaran waktu nak tubuhkan ni sebenarnya. Antara cabaran dia bila kita mungkin nak cari nama, nak cari konsep dia, nak cari dana untuk beli drum sebagainya. Kemudian yang paling saya rasa cabaran dia paling besar adalah nak cari crowd tu, nak cari ahli. Sebab bukan semua orang akan willing untuk join bersorak dekat tengah-tengah panas, everything semua. Tak semua orang nak dan tak semua orang faham konsep tu. Jadi itu antara yang orang kata cabaran dia lah. Tapi madam, saya rasa bersyukur sangatlah. Even cabaran ataupun pelbagai cabaran yang saya hadapi, waktu tu saya create kelab ni bersama Ajak ataupun Abdul Samad. Itu antara orang-orang penting. Ajak ni ada Muttalib bersama Raud juga. Ajak dengan Muttalib ni ada bersama-sama dengan kita sekarang ni. Okey, itu antara orang penting lah time tu, waktu awal dulu penubuhan. Dan cabaran tu semua bila kita orang lalui, alhamdulillah kita orang dapat hasilnya kemudian. Di mana nama VIP ni alhamdulillah kalau saya boleh katakan dekat Melaka, insya-Allah orang akan kenal. Di mana Kerajaan Negeri Melaka sendiri pun beberapa kali invite kita orang untuk menyertai program-program yang dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Melaka. Kementerian Belia dan Sukan Negeri Melaka, antara program yang pada saya besar adalah perarakan kemerdekaan 31 Ogos pada setiap tahun, dan VIP almost 5 kali kot dah follow. Dan saya rasa itu antara pencapaian VIP yang saya boleh rasa banggalah. Alhamdulillah. So apa yang bestnya VIP ni? Adakah kumpulan VIP masih wujud? Ada tak penyambung Yamin sebab lepas Amin keluar daripada ataupun berhenti daripada UCAM? Apa yang bestnya VIP ni selain kita menyertai program, saya rasa semangat ataupun ukhuwah silaturahim antara ahli ni. Bila kita orang bersorak ataupun kita orang akan sama-sama. Contoh madam, ada satu peristiwa di mana untuk menyertai program kemerdekaan, waktu malam tu kita orang semasa training kita dapat maklum bas kita orang tak dapat tahu untuk keesokan harinya. Besok contoh program besok, malam ni baru dapat maklum bas tak ada. So waktu tu memang saya sangat kritikal lah. So dengan semangat, orang kata semangat yang ukhuwah yang baik antara kita orang tu, masing-masing ni ambil inisiatif untuk kumpul duit. Waktu tu saya dah pening kepala dah sebab saya yang handle, jadi saya dah pening kepala dah. Nak tanya Encik Fazli apa semua pun tengah-tengah pening, macam mana nak dapat bas apa semua, nak dapat dana daripada mana. Tapi saya tiba-tiba diorang rupanya antara diorang dah collect duit, minta duit, dah cukupkan dalam 400 untuk dapat satu bas. Alhamdulillah, itu yang saya rasa momen yang saya rasa best dengan diorang ni. Dan kemudian VIP ni masih wujud sebenarnya. Masih wujud dan ada penyambung warisannya tu ada. Dan cuma masalah sekarang ni bila pandemik kita tak boleh nak join program ataupun buat apa-apa aktiviti, jadi kita slow down lah. Betul. Okey, buat pengetahuan semua Amin ni sebenarnya adalah antara pelajar yang berjaya membawa nama baik UCAM lah dalam Festival Floria Diraja Putrajaya, okey, yang mengungguli Gold Award ketika tu. Tahniah Amin, tahniah. Okey, dan ketika tu memang nama UCAM orang kata disebut-sebut, okey, dengan kehebatan landscape
peringkat universiti dan tahniah juga saya ucapkan kepada pensyarah-pensyarah landscape yang turut sama menjayakan Floria Diraja Putrajaya setiap tahun, okey, dan setiap tahun kita dapat award. Okey. Right. Dan selain pada tu Amin juga antara individu yang membangunkan projek landscape di bangunan Chancellery yang kita tengok yang sangat cantik sekarang ni, itu adalah antara sentuhan Amin kan. Jadi apa kepuasan yang Amin dapat kat situ? Alhamdulillah. Kalau ni ingat balik, saya rasa puas lah. Saya rasa puas. Walaupun sekecil usaha yang saya buat tu, hasilnya saya puas lah. Dulu madam, lepas bangunan Chancellery tu dibangunkan, so landscape tu macam saya dan beberapa orang masuk waktu tu saya panggil untuk tolong saya tanam pokok. Bila tanam pokok tu, antaranya yang boleh saya sebut, yang saya ingat lah, Ekmal Razali. Ekmal. Okey. Ekmal Razali. Ekmal, ada juga peristiwa dia pecahkan kabel apa semua tu. Itu semua kenangan lah pada saya. And then Syarul Mustaqim. So itulah yang bantu saya waktu tu, banyak bantu saya. Kemudian ada student-student DPIN yang tanam pokok tepi padang tu. Ada yang tanam. So antara momen lain yang saya rasa cabaran waktu tu, sumber air agak terhad madam. Tak ada sumber air yang dekat. Waktu tu musim panas. Jadi saya ambil inisiatif untuk tarik paip daripada bangunan Dewan Tuah tu sampailah ke padang, ke tepi padang tu. Saya buat tu setiap hari, hampir setiap hari saya buat. Waktu tu kawan-kawan pergi main bola, saya buat benda tu. Tapi alhamdulillah hasil dia sekarang saya bersyukur lah, alhamdulillah. Alright, saya nak bacakan komen lah daripada penonton-penonton kita ni daripada siapa ni? Kejap. Okey, Abdul Razak kata kita dapat nombor 2 di Malaysia dalam pertandingan sorak di UiTM Shah Alam. Tahniah kumpulan VIP. Okey, itu VIP. Alright, so kita tahniah. Hebat gila UCAM. Memang hebat. Madam Wan Aini kata ni antara pelajar-pelajar yang merasa belajar dalam kabin. Pengalaman sangat. Betul. Amin antara batch betul. awal yang merasa belajar dalam kabin waktu tu betul. kalau ikutkan kenangan kita, waktu tu pelajar landscape saja ada 12 grup. Betul Amin Betul. 12 Dekat grup dan 1,000 orang hampir waktu tu. 1,000. Yes, hampir 1,000 orang pelajar DPL. Dan waktu tu memang sangat-sangat best lah orang kata. Ya, Pengalaman yang sangat tak dilupakan. Kelas kita tak cukup, kita terpaksa buka kabin untuk cater student. Jadi yang tu yang kita nak yang kita tak boleh lupakan kan Amir, bila jalan dalam kabin tu bunyi gedegang. Ya. Tapi yang tu lah yang kita tak boleh lupakan kan sepanjang kita berada dekat UCAM. Alright. Kena pula aircon mati waktu tu. Memang panas. Alright. Okay. Buat pengetahuan semualah, Amin ni merupakan pelajar terbaik keseluruhan tahun 2014. Tahniah Amin. Okay. Dan ketika tu Amin menerima anugerah Menteri Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah, okay, di atas kecemerlangan dalam kedua-dua akademik dan juga kurikulum. Jadi boleh tak Amin kongsikan dengan semua yang bersama-sama dengan kita pada hari ini antara tips-tips yang Amin amalkan sampai boleh dapat status best student ni? Pada saya tips apa nak ikutkan saya dulu, bab tadi saya lebih kepada fokus pada dalam kelas kan madam. Dalam kelas saya akan cuba fokus, apa yang saya tak faham akan cuba direct tanya pada pensyarah. Dan bila luar waktu kelas, saya lebih mudah terus WhatsApp tanya terus. Saya macam contoh dekat Hasrama, saya pun jarang nak ulang kaji ni. Tapi lebih saya fokuskan kepada dekat dalam kelas lah. Sebab bila habis kelas saya lebih banyak join aktiviti. Dan sebab part kurikulum tu lah yang paling saya rasa paling besar lah yang saya buat. Untuk akademik, just itu je lah. Saya rasa saya tak ada pun yang orang kata study pukul 4 pagi ataupun apa. Biasa kalau nak study pukul 4 pagi tu bila ada exam je. Itu je lah. Itu antara saya punya ni lah. Kemudian untuk curriculum ni saya banyak sangat join.
event ataupun program-program sama ada di luar kampus ataupun di dalam kampus Madam. Sampai sehingga kan orang ramai yang cakap, Amin ni ada kat mana-mana kat sini ada, program ni ada. Tapi memang itu antara minat saya Madam. Antara minat saya suka join program, libatkan diri aktiviti-aktiviti macam tu lah. Kat mana-mana ada Amin ya. Okey, dan sebenarnya ramai yang tak tahu semasa convocation penerimaan anugerah Amin ketika tu dan ketika tu semua yang berada dalam dewan tu memang terkejut bila yang berhormat Menteri Datuk Seri Syafiee Apdal yang ketika tu Menteri KPLB mengumumkan hadiah tambahan bernilai RM2,000 waktu tu MC sebut secara spontan saja dan kita tahu best student keseluruhan mendapat hadiah bernilai RM3,000 daripada syarikat milikan Risda, tapi MC sebut tambahan daripada menteri sendiri sebanyak RM2,000, jadi total hadiah adalah RM5,000. Tahniah Amin, rezeki kan. Rezeki yang tak disangka-sangka. Alright. Ya, betul. Okey, sementara tu saya nak bacalah komen kat sini ada ramai ni yang tulis-tulis. Okey, Floria, UCAM punya tak payah cakap gerun, korang yang baru lepas SPM yang minat landscape dan pertanian apply. Serius, lecturer sana membantu dekan-dekan yang sporting. Dekan-dekan sporting, dekan yang selalu mendengar masalah dan insya-Allah ada masa untuk pelajar-pelajar. Alright, so kita ada ni Farawani kata tahniah Amin, semoga sentiasa berjaya dunia akhirat. Alright. Terima kasih. Okey, Madam Siti Hawa kata rindunya Amin, rindu jalan-jalan kat Korea sana. Dulu. Okey, Amin adalah antara batch yang mengikuti pelajar-pelajar BLM untuk lawatan sambil belajar ke Korea. Okey, jadi pengalaman yang tak boleh dilupakan kan. Betul. Ini adakah ni pertama kali Amin keluar negara? Ya betul. Sedangkan Singapura sebelah tambak tu pun saya tak pernah sampai. Ya. Alhamdulillah saya ada rezeki ke Korea tadi. Alhamdulillah rezeki. Alright, kenangan yang tak boleh dilupakan. Alright. Betul. Okey, kenangan belajar di kabin waktu malam malah seronoknya. Okey. Alright. Okey, jadi kita nak tengoklah. Dah macam-macam Amin cerita tentang UCAM kan. Betapa seronoknya berada di UCAM kan. So antara banyak-banyak kenangan lah yang Amin lalui sepanjang di UCAM kan. Apa kenangan yang paling manis yang Amin tak boleh lupakan? Jadi kenangan manis ni sebenarnya banyak Madam. Banyak. Di samping kenangan pahit, kenangan manis tu terlalu banyak. Yang saya rasa secara generalnya kenangan manis ni apabila saya dapat melakukan pelbagai aktiviti ataupun program bersama-sama rakan dan staff semua tu, itu antara momen yang paling manis lah pada saya. And then yang paling manis yang tak boleh saya lupakan anugerah menteri yang saya peroleh itu dan kenangan ke Korea tu lah. Itu antara yang saya rasa itu antara kenangan manis lah, yang mungkin lepas ni saya pun tak dapat lagi keadaan tu, tak dapat pengalaman tu lagi. Alright. So kita dah banyak dah borak, kita dah borak panjang dah kan. So saya nak tanya soalan terakhir lah. Kenapa UCAM ni perlu menjadi destinasi pengajian kepada adik-adik yang masih tercari-cari untuk sambung belajar, mungkin tak ada peluang yang apply UPU tapi tak ada peluang untuk sambung belajar di IPTA. So apa saranan Amin kepada mereka? Okey, secara jujurnya saya melalui beberapa fasa dalam pembangunan Kolej Risda ke UCAM ni Madam. Daripada Kolej Risda ada Dewan Tua sehingga UCAM ada bangunan chancellery dan bangunan sebagainya tu. Saya nampak perubahan yang sangat-sangat baik lah. Di mana kalau saya nak boleh sarankan adik-adik untuk join ke UCAM ni, memang saya sangat sarankan lah. Di mana infrastrukturnya dengan input dengan hari-hari UCAM akan update dekat IG atau Facebook, pergi ke ladang cili, ladang nanas, ladang jagung, kambing pun dah beranak pinak, lembu pun dah banyak, ikan dan sebagainya. Benda-benda tu keperluan untuk pembelajaran tu cukup lengkap, dan ditambah pula dengan infrastruktur lain, dengan bangunan asrama barunya, dan saya rasa yang lebih penting adalah proses pembelajaran. Pada saya pensyarah, daripada segi pensyarahnya yang sangat-sangat baik,
dengan pusaran dengan masa dengan dia punya bidang-bidang masing-masing, sangat-sangat superb lah pada saya. Dengan environment yang saya rasa sangat-sangat bagus, environment di UCAM dengan staffnya yang sangat-sangat membantu pada saya. Saya boleh sarankan lah adik-adik mana yang cari tempat belajar tu, yang cari yang tak payah pening-pening lah. Ada minat dalam bidang pertanian, boleh terus ke UCAM saja. InsyaAllah kejayaan tu akan datang di UCAM lah. InsyaAllah. Saya boleh jamin lah benda tu. Jadi semestinya UCAM adalah pilihan yang terbaik lah untuk adik-adik yang sedang Betul. mencari-cari, yang tercari-cari hala tuju tu. Okey, sebelum kita nak baca komen lah, antara komen-komen akhir yang kita dapat dalam Facebook ni ialah okey, kita tengok Naim Zahid siap buat freestyle bola. Madam siapa yang buat freestyle bola tu? Okey, daripada Aisyah Ozi, bagus Amin ni, baik orangnya, menghormati orang, mudah kalau bekerjasama dengan Amin. Semoga sentiasa maju Alhamdulillah. jaya dunia akhirat, Amin. Terima kasih. Right. Daripada Muhammad Al-Azmi, moga berjaya Cik Amin. Terima Okey. kasih. Alright. Siti Norida, UCAM ada banyak perubahan. Okey. Environment yang sangat kondusif katanya. Alright, semestinya memang. Betul. Okey. Jadi kalau adik-adik nak rasakan keseronokan belajar di UCAM, jangan lupa cepat-cepat daftar masuk ke UCAM. Alright. Amin, kita dah panjang lebar dah kita ceritakan, kita dah banyak benda yang kita dah korek-korek daripada Amin, dan semestinya pengalaman Amin, ujian-ujian dan cabaran yang Amin lalui ni adalah perkara yang sangat-sangat membanggakan lah, dan juga boleh memberi inspirasi kepada ramai orang dekat luar sana. Jadi kegembiraan dan juga kesedihan tu dan juga ujian ni memang harus saling bertingkah kan. Jadi Betul. barulah bila ada sedih, bila ada gembira, barulah hidup kita ni lebih bermakna, lebih berwarna-warni. Alright, dan ujian ni bukan penghalang tapi sebenarnya terkumpul sebuah kekuatan untuk kita terus maju untuk menempa kejayaan. Jadi jangan berputus asa. Okay, kalau banyak ujian-ujian yang Allah bagi tu sebenarnya itu adalah tanda kasih sayang Allah. Okey, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang yang paling berat cubaannya adalah para nabi, diikuti orang yang berikutnya iaitu orang di bawah kedudukan mereka secara berturut. Seseorang hamba akan mendapat cubaan sesuai dengan kadar imannya. Sekiranya imannya kuat, maka cubaan yang menimpanya juga berat. Dan sekiranya imannya lemah, maka cubaan yang menimpanya sesuai dengan kadar imannya. Jadi cubaan akan terus menimpa seorang hamba sehinggalah ia berjalan di muka bumi tanpa memiliki sebarang dosa lagi. Jadi sesungguhnya ujian adalah tanda kasih sayang Allah. Ujian adalah cara Allah mendekatkan diri kita kepadanya, kepada penciptanya. Ujian adalah cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita, dan ujian juga merupakan cara Allah mengangkat darjat kita sebagai seorang manusia. Okey, jadi saya mendoakan agar Amin terus kuat dengan setiap ujian yang dan juga dugaan yang Allah berikan. Okey, semoga ujian-ujian itulah yang terus menjadi penguat Amin untuk terus berjaya. Okey, dan saya ucapkan terima kasih kepada Amin di atas kesudian. Okey, dan semoga perkongsian ini menjadi asbab yang baiklah untuk adik-adik dekat luar sana untuk menyambung pengajian di UCAM. Jadi Amin ada sepatah dua kata nak cakap sebelum ni keluar? Okey madam, di kesempatan ni saya nak menzahirkan rasa syukur dan terima kasih. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada seluruh warga UCAM, baik pencara, staf, seluruhnya, dan rakan-rakan yang pernah mengenali saya, staff-staff, rakan-rakan semua. Saya nak berterima kasih atas bantuan selama ini, dan saya nak juga mohon maaf atas segala salah silap saya, segala orang kata perselisihan faham atau salah silap saya lah sepanjang tempoh perkenalan kita. Saya nak mohon maaf. Terima kasih juga pada madam yang pernah mengajar saya, pernah mendidik saya. Terima kasih banyak-banyak madam. InsyaAllah saya akan cuba praktikan apa saja yang madam dah kongsi kepada saya, insyaAllah. Terima kasih semua. InsyaAllah. Terima kasih Amin.
Alright, jadi untuk makluman adik-adik dan juga semua yang menyaksikan live kita ni, okey, sekarang minggu ni adalah merupakan pendaftaran pelajar baru UCAM dan pengambilan pelajar ni, pelajar untuk sesi intake 2000 Julai 2021 ni masih dibuka kepada adik-adik yang mungkin terlepas peluang untuk mendaftar. Kita masih lagi buka peluang untuk sambung pengajian di UCAM sehingga hujung bulan Ogos. Dan UCAM menawarkan program peringkat asasi, diploma, bachelor dan juga master, okey, dalam pelbagai bidang yang menarik, okey. Dan saya nak maklumkanlah antara package potongan istimewa yang ditawarkan oleh UCAM kepada adik-adik yang ingin mendaftar sebagai pelajar UCAM. Apa yang kita nak bagi ialah diskaun 50% yuran pengajian, okey. Instead of bayar RM500, anda hanya perlu bayar RM250 sahaja. Kemudian kita nak bagi percuma sijil profesional eksekutif halal yang bernilai RM3,000 yang boleh menjadi nilai tambah kepada adik-adik bila nak cari kerja nanti, alright. Kemudian kita nak bagi juga power bank secara percuma yang boleh membantu adik-adik menjalani norma baru kehidupan, belajar secara online, okey. Kemudian kita nak bagi percuma setahun yuran asasi. Yuran asasi ni adalah persediaan adik-adik untuk melangkah ke alam bachelor. Okey, jadi yuran pengajian ni adalah percuma dan anda hanya perlu bayar yuran ketika masuk degree nanti. Alright. Selain daripada itu, tawaran harga asrama yang sangat rendah, okey. Satu hari kalau kita kira-kira RM1.60 sahaja. Okey, dan juga kita nak bagikan tawaran 20% tawaran yuran pengajian kepada alumni Kolej Risda dan juga UCAM serta lepasan-lepasan Kolej Vocational KV. Alright. Dan jika sekiranya anda adalah merupakan anak-anak pekebun kecil, kita nak bagi tawaran 20% yuran pengajian di samping derma siswa bernilai RM2,000 kalau adik-adik berjaya mendapatkan pointer 3.5 ke atas. Okey, kita akan bagi one off RM2,000 bila habis belajar dan juga insentif RM500 serta kupon makanan bagi mereka yang berkelayakan. Jadi kepada adik-adik yang masih lagi tercari-cari tempat untuk melanjutkan pengajian, UCAM semestinya adalah pilihan yang terbaik. Dan jangan lepaskan peluang, okey, jangan lupa layari www.ucam.edu.my untuk sebarang pertanyaan lanjut dan untuk pendaftaran, okey, untuk menjadi sebahagian daripada keluarga UCAM dan rasai keseronokan belajar di UCAM. Alright, so akhir sekali sebelum saya mengundur diri, terima kasih kepada semua followers UCAM official kerana stay hingga habis live ini dan terima kasih sekali lagi menyokong dan teruskan menyokong live-live kami di minggu-minggu yang seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa minggu depan. Bye. Kenapa sedih sangat tu? Oh, tak mendapat tempat di universiti pilihan? Jangan risau, kami di Kolej Universiti Agroscience Malaysia UCAM sentiasa membuka ruang dan peluang untuk anda semua. Untuk mendaftar, layari www.ucam.edu.my. Jumpa anda di sini. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe dan tekan like video ini. Cantik.